Hadirin dan hadirat, siapa baca sirah ni, mukadimah sekali saya jawab soalan. Saya nak penuhi tajuk ni dulu. Saya selalu cerita tajuk ni, saya ulang. Siapa baca sirah, dia akan jumpa Abdullah bin Juda'an. Abdullah bin Juda'an, Nabi cerita tentang Hilful Fudul, perjanjian Fudul. Perjanjian Fudul ialah perjanjian di mana orang-orang Mekah tak Islam sebelum Nabi diutuskan berpakat untuk membela orang-orang yang zalim. Mereka buat perjanjian itu di rumah Abdullah bin Juda'an. Nabi kata, "Lau du'itu bihi fil Islam la ajabt." Kalau aku dipanggil setelah aku dilantik jadi rasul ni, dipanggil pergi ke perjanjian itu, aku pergi. Maksudnya mulianya perjanjian tu, kerana nak menentang orang-orang yang ditindas, menentang orang-orang yang menindas dan membela orang-orang yang ditindas. Abdullah bin Juda'an ni kena mengenal kerabat dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam jahiliah, tuan-tuan, orang jahiliah ni, tuan-tuan jangan fikir orang jahiliah ni semua tanah mana ni, itu sebahagian cerita. Tapi banyak mereka yang baik. Bagi orang minum haji, bagi orang makan haji. Masa tu Islam, Nabi belum diutuskan, tapi haji berlaku atas amalan ibadah. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, walaupun telah diselewengkan sebahagiannya, sambut jemaah haji. Abdullah bin Juda'an ini terkenal dengan suka bagi orang makan dan menghubungkan silaturahim. Aisyah radhiyallahu anha, anak saudara dia lah, bila diterkenang kepada Abdullah bin Juda'an, dia tanya Nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah, Ibnu Juda'an kana fil jahiliyah yasilur rahim wa yut'imut ta'am. Anafi'uhu dhalika? Dhalika nafi'uhu?" Wahai Rasulullah, Abdullah bin Juda'an ni masa jahiliyah rajin hubung silaturahim, suka bagi orang makan. Manfaat tak benda tu kepada dia? Nabi kata, la yanfa'ahu, tak memberi manfaat pada dia, Aisyah. Kenapa? Innahu lam yaqul yawman rabbi ghafirli yawmaddin, rabbi ghafirli khati'ati yawmaddin. Kerana dia, wahai Aisyah, tak pernah satu hari pun dia kata, "Wahai Tuhanku, ampunlah aku pada hari aku bertemu denganmu." Buat baik banyak, tapi tak pernah satu hari dia kata, "Rabbi ghafirli khati'ati yawmaddin." Wahai Tuhan, ampunlah aku pada hari aku bertemu denganmu. Tuan-tuan, kita buat apa pun amalan yang banyak, sentiasa pada setiap hari minta maaf dengan Tuhan. Sebutlah astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah, astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Astaghfirullah. Sebut sungguh-sungguh, banyakkan istighfar itu. Allah janjikan siapa yang banyak istighfar itu, seperti ayat dalam surah Nuh itu, yursilis samaa alaikum midra. Bukan saja dia ampun, dia turunkan hujan yang banyak. Yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dia akan membanyakkan harta kamu dan dia akan menjadikan bagi kamu kebun-kebun dan sungai-sungai. Istighfar bukan nak bagi banyak harta, istighfar mohon ampun pada Allah. Tetapi percayalah, orang yang selalu bangun sahur, tahajud, istighfar,
Allah datangkan rezeki yang ajaib kepadanya, yang dia tak sangka dia memilikinya. Hujan yang baik. Sebab tu bila penduduk negeri itu, apabila mereka kekeringan, kemarau, mereka istighfar. Seseorang yang kekurangan harta, istighfar. Bukan astaghfirullahaladzim ditunggu nak ambil, bukan. Dia pohon keampunan kepada Allah dengan betul-betul harap keampunan kepada Allah. Lagi dia membanyakkan istighfar, lagi banyak segala bebanan dia Allah selesaikan. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, dia ceritakan, kadang-kadang apabila aku hadapi masalah, aku istighfar sehari kadang-kadang sampai 1000 kali, Allah menyelesaikan masalah. Sesiapa yang melazimi istighfar, orang yang selalu istighfar, dia akan melihat keajaiban itu dalam hidupnya. Tuan-tuan, sekarang orang cakap pasal masalah kesusahan hidup. Satu sudut kita usaha hidup, itu sistem dunia, sunan kehidupan yang Tuhan jadikan. Satu sesi lagi kita istighfar, dia akan mendatangkan rezeki yang kita tidak sangka. Dia akan meluaskan perkara yang sempit dalam hidup kita. Dia akan membolehkan kita merentasi segala yang sukar. Dia akan memberi apa yang orang tidak jangka dan kita juga tidak sangka. Dia telah berjanji kepada kaum Nabi Nuh yang derhaka pada Rasulnya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Aku telah kata pada mereka, istighfar kepada Tuhanmu kerana Dia Maha Pengampun. Dia mengutus, menghantar padamu hujan yang lebat, membanyakkan harta dan anak pinak, dan Dia menjadikan untuk kamu kebun-kebun dan sungai-sungai. Sementara duduk tunggu subuh, bangun awal sikit sejam, salat, dalam sujud minta ampun ke Allah. Lepas sembahyang antara solat, istighfar kalian. Kiralah, tak ada limit lah. Nabi sebut 70 ataupun 100 untuk tu baginda Nabi SAW yang Tuhan telah ampunnya. Kita lagi banyak istighfar lebih baik. Boleh dia kira dengan jari dia lah, dengan mesin kira lah. Banyakkan istighfar. Ada orang melazimnya 500, 700, 1000, dan dia akan melihat Allah memberikan satu persatu keajaiban dalam hidupnya. Percayalah pada janji Allah. Kita baca banyak buku senjata untuk lebay ke apa, itu banyak orang cerita, tapi istighfar Allah yang cerita. Hatta apabila kita takutkan bala, kita istighfar. Allah kata, wa ma kana mu'adzibahum wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah Allah akan mengazab mereka sedangkan mereka beristighfar. Kadang-kadang hidup kita ada benda yang sangkut di atas dosa kita. Kita istighfar untuk diri kita, untuk kedua ibu bapa kita. Tuhan ajar supaya kita buat baik dengan ibu bapa kita. Antaranya dia suruh kita minta ampun pada ibu bapa kita, memberi manfaat, ampun, diampun ibu bapa kerana doa anak.